Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Safwan bin Muhammad Amin, nama matriks 293711. Hari ini, saya ingin berkongsi mengenai peranan penting pendidikan dalam membentuk masyarakat berilmu dan negara yang maju. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan adalah hak asasi setiap individu dan ia memiliki peranan penting dalam bentuk identiti dan masa depan negara kita. Pendidikan bukan sahaja satu proses pembelajaran, tetapi ia adalah senjata yang amat berkuasa sebagaimana yang disebutkan oleh Nelson Mandela pada tahun 1994. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah dunia dan melalui pendidikan yang berkualiti, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih berilmu, adil dan maju. Pentingnya pendidikan ini turut diakui dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya dalam Perkara 12 yang menekankan hak setiap individu terhadap pendidikan. Namun, sayangnya, terdapat segelintir rakyat yang masih sukar untuk mendapatkan akses kepada pendidikan berkualiti disebabkan oleh pelbagai faktor, terutamanya ketidakmampuan kewangan. Untuk menangani isu ini, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif. Salah satunya adalah melalui pemberian bantuan pendidikan. Dalam konteks ini, beasiswa menjadi satu mekanisme yang penting. Beasiswa yang boleh diertikan sebagai wang bantuan untuk membiayai atau membantu membiayai pelajaran adalah satu bentuk sokongan kewangan yang membolehkan individu yang kurang berkemampuan tetapi berbakat untuk terus mengejar pendidikan. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis beasiswa yang ditawarkan sama ada oleh institusi awam maupun swasta dan ini termasuklah beasiswa dari Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, TESP dan beasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Pelajar yang berprestasi tinggi dan tidak berkemampuan akan diberikan keutamaan untuk menerima beasiswa ini, memastikan mereka mempunyai peluang yang sama untuk menyambung pelajaran tanpa mengira latar belakang ekonomi. Dengan pemberian beasiswa ini, kita bukan sahaja membantu individu untuk mencapai potensi maksimum mereka, tetapi juga membina asas untuk pembangunan negara yang lebih mapan. Oleh itu, dengan adanya beasiswa mampu menyokong dan mengiktiraf pentingnya pendidikan sebagai tonggak utama ke arah kecemerlangan individu dan kemajuan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Zulkifli, nombor matriks 278075. Jadi saya akan menerangkan tentang latar belakang polisi beasiswa di Malaysia. Jadi dasar beasiswa di Malaysia adalah komponen penting dalam sistem pendidikan negara yang memainkan peranan penting dalam menyediakan peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi. Kerajaan Malaysia mengiktiraf kepentingan pendidikan dalam pembinaan negara dan mobiliti sosial. Salah satu program beasiswa yang terdapat di Malaysia adalah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Malaysia yang ditubuhkan pada 1959 yang bertujuan untuk menggalakkan kepimpinan dan pembangunan profesional dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan. Program ini telah berkembang dengan ketara sejak beberapa tahun dengan banyak beasiswa daripada pelbagai agensi, organisasi dan universiti yang merangkumi pelbagai disiplin. Kerajaan Malaysia memperkenalkan beberapa inisiatif yang meningkatkan beasiswa. Salah satu inisiatif tersebut adalah Beasiswa Antarabangsa Malaysia MIS. Program MIS bertujuan untuk menarik pelajar antarabangsa dan melanjutkan pelajaran ke peringkat lanjutan di universiti-universiti di Malaysia. Inisiatif ini menggalakkan pertukaran budaya, kerjasama penyelidikan dan meningkatkan reputasi Malaysia itu sendiri. Terdapat juga beasiswa khas di Malaysia yang menumpukan kepada pelajar terpinggir, kurang upaya dan kawasan luar bandar, yang mana ia bertujuan untuk menangani jurang sosio-ekonomi dan memastikan kesamarataan pendidikan. Proses penggunaan beasiswa di Malaysia adalah sangat berkompetitif, di mana mereka perlu memenuhi kriteria akademik, kurikulum dan sosioekonomi tertentu. Jadi kesimpulannya, dasar beasiswa di Malaysia merupakan tunjang kepada sistem pendidikan negara yang ia bertujuan memberikan peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi tanpa mengira latar belakang kewangan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faisaika bin Muhammad Nur Azamri, bernombor matrik 293419. Pada hari ini saya akan membincangkan bahagian saya iaitu pelaksanaan dasar beasiswa terhadap pelajar universiti di Malaysia.
Pelaksanaan dasar beasiswa yang pertama adalah beasiswa Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat ini adalah satu badan berkanun yang tertakluk kepada Akta Parlimen hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumi Putra pertama, iaitu pada tahun 1965. MARA ini ditubuhkan pada 1 Mac 1966, iaitu merupakan salah satu usaha kerajaan yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. MARA ini telah diberi tanggungjawab utama untuk memajukan, menggalakkan, memudahkan serta membantu bagi melaksanakan pembangunan sosioekonomi terhadap kawasan luar bandar. Beasiswa MARA ini telah memberikan tajaan kepada pelajar sebanyak mempunyai dua, iaitu program pinjaman pelajaran tertiary, iaitu TESP. Program ini adalah bertujuan untuk membuka penajaan kepada pelajar-pelajar yang telah mengambil SPM yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat tertiary, iaitu CJ Diploma ataupun ijazah sarjana muda, iaitu degree, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, program penajaan MARA iaitu program pelajaran cemerlang, iaitu IPMA. Penajaan ini merupakan penajaan yang khusus kerana ianya tertakluk kepada pelajar cemerlang yang pelajar cemerlang lepasan institusi pendidikan MARA, iaitu IPMA, yang ingin melanjutkan pelajaran setelah pelajaran ke peringkat tertiary setelah memiliki keputusan SPM. MARA ini telah membuat semakan dan analisis untuk memberikan kelayakan kepada pelajar cemerlang yang terpilih saja berasaskan pencapaian kecemerlangan dalam bidang akademik dan pelibatan secara aktif dalam bidang kokurikulum semasa mereka di peringkat IPMA. Bagi kelayakan untuk memohon program pinjaman pelajaran tertiary ini, TSP ini, antara kelayakan penting yang diwajibkan bagi pemohon adalah pemohon ataupun salah satu ibu bapa sewajibnya bertaraf bumi putra. Hal ini kerana MARA ini hanya memberikan tajaan kepada pemohon bumi putra saja. Oleh itu, pemohon yang bukan bumi putra akan ditolak serta-merta kerana tidak memiliki syarat yang ditentukan oleh pihak MARA. Hal ini, syarat ini telah memberikan satu impak yang positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat bumi putra, kerana ianya telah memberikan peluang kepada masyarakat bumi putra bagi melanjutkan pengajian mereka. Hal ini akan menyebabkan nasib bumi putra akan terbela dan bangsa bumi putra tidak bersifat ketinggalan atau dalam akademik. Selain itu, bagi program pelajaran pelajar cemerlang IPMA, mereka menetapkan terma dan syarat sebelum pemohon dapat kelayakan untuk diterima penajaan oleh pihak MARA. Antara syarat yang telah diletakkan oleh pihak MARA adalah ibu bapa, pemohon dan ibu bapa merupakan warga negara dan juga bertaraf bumi putra dan mempunyai kelayakan dalam kumpulan B40. Inisiatif ini adalah strategi MARA bagi memberikan peluang kepada orang Melayu yang berada dalam kumpulan B40 untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Umum mengetahui kos bagi menyambung pelajaran ke peringkat
diploma ataupun ijazah muda menelan sekurang-kurangnya hampir RM20,000 untuk RM20,000 termasuk perbelanjaan mereka di universiti nanti. Mereka kebanyakan daripada pelajar ni dia mempunyai anggapan yang bila belajar ke luar negara adalah satu pelaburan yang kurang baik, kerananya mereka terpaksa menanggung pengajian yang tinggi, tapi mereka tidak ada confirmation bahawa mereka akan bekerja elok selepas mereka menamatkan pengajian ataupun tidak. Program penajaan yang kedua adalah beasiswa Persekutuan Jabatan Perkhidmatan Awam. JPA ni adalah satu inisiatif kerajaan yang memberi peluang untuk pelajar bagi melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat tertiary, iaitu peringkat universiti dan seterusnya. Terdapat pelbagai program penajaan yang telah ditawarkan oleh pihak JPA. Yang pertama adalah program penajaan nasional ataupun PPN. Program ini adalah memberikan penajaan kepada 20 orang pelajar yang terbaik lepasan SPM dengan memberikan penajaan kepada mereka untuk melanjutkan pengajian ke universiti dunia terkemuka. JPA juga telah memberikan penajaan terhadap program ijazah dalam negara, iaitu PIDN. PIDN ni adalah untuk memberikan penajaan dalam bentuk pinjaman boleh ubah kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat ijazah pertama di Universiti Awam, Politeknik Premier dan Governor Link University, iaitu GLU. Program penajaan yang seterusnya adalah JKPJ, iaitu program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Program ini adalah program di bawah JPA yang telah pun memberikan penajaan kepada pelajar lepas SPM yang ingin menyambung pelajaran mereka dalam bidang kejuruteraan sains dan teknologi dan sains sosial di negara-negara yang kita tahu mereka mempunyai kepakaran dalam bidang kejuruteraan seperti Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Program penajaan yang keempat adalah program khas lepasan SPM dalam negara, iaitu LSPM. Penajaan ini adalah penajaan yang berbentuk pinjaman boleh ubah yang dibuka kepada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang, iaitu sekurang-kurangnya 9 A tambah yang ingin melanjutkan pelajaran ke dalam negara. Kesemua penajaan ini beasiswa mempunyai kelayakan masing-masing yang harus dipenuhi sebelum mereka ingin memohon bagi mendapat penajaan tersebut. Antara penajaan daripada pihak JPA ini adalah satu strategi kerajaan untuk memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran dengan menggunakan sumber kewangan yang besar. Sebagai contoh, apa yang kita tahu, program kejuruteraan di bawah program JKPJ ianya memberikan peluang kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam bidang kejuruteraan, kerana apa yang kita tahu dalam bidang kejuruteraan ni dalam negara saja hampir menelan sebanyak RM10,000, tidak termasuk yuran penginapan dan juga yuran lain-lain. Hal ini akan membebankan pelajar dan keluarga pelajar yang ingin melanjutkan pengajian mereka dalam bidang tersebut. Secara tak langsung ianya akan memberikan perasaan putus asa kepada pelajar kerana mereka ingin menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya, ingin menyambung lagi dalam bidang kejuruteraan, tetapi kos ingin menyambung dalam bidang
kejuruteraan ini menelan belanja yang besar hingga membebankan pelajar dan juga keluarga. Oleh itu, JPA juga telah memberikan inisiatif kepada pelajar dalam bidang kejuruteraan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka di negara luar. Penajaan ini juga mampu melahirkan pelajar-pelajar tempatan yang pakar dalam bidang kejuruteraan kerana mereka pun telah mempelajari dan mengambil pengalaman mereka di negara yang kita tahu pakar dalam bidang kejuruteraan. Oleh itu, kerajaan telah membantu pelajar dalam bidang pelajaran melalui beasiswa yang diuruskan oleh JPA. Penajaan ini sedikit sebanyak telah pun memberikan impak-impak yang positif kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka di dalam ataupun luar negara, supaya Malaysia mempunyai modal insan yang cemerlang dan juga berkemahiran pada masa akan datang. Seterusnya saya akan menyambung lagi presentation ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Khairuddin, nombor matrik 293-296, ingin membentangkan bahagian mengenai dasar-dasar yang dilaksanakan. Saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai beasiswa Mari Berinvestasi yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Beasiswa ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk menyokong pelajar-pelajar Malaysia dalam bidang sains tulen seperti fizik, kimia, biologi dan matematik. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat ijazah pertama dan pasca ijazah sepenuh masa. Beasiswa ini tidak hanya terhad kepada universiti awam, malah pelajar dari institusi pengajian tinggi swasta dan universiti terkemuka di luar negara juga berpeluang untuk memohon. Hal ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mengajar ilmu di peringkat global atau antarabangsa. Beasiswa ini merupakan sebahagian daripada Pelan Strategi Pengajian Tinggi Negara atau dikenali sebagai PSPTN yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Matlamat PSPTN adalah untuk menghasilkan saintis muda yang berkualiti tinggi dan diiktiraf di peringkat dunia, termasuk pengiktirafan sebagai Nobel Laureates atau pemenang anugerah Nobel. Pencapaian beasiswa ini terlihat jelas apabila 5 saintis muda negara berpeluang mewakili Malaysia dalam mesyuarat pemenang hadiah Nobel ke-72 yang berlangsung di Jerman pada tahun 2023. Ini menunjukkan keberkesanan beasiswa ini dalam mencapai matlamatnya. Beasiswa ini ditubuhkan dengan beberapa objektif yang perlu dicapai. Antaranya adalah untuk membantu pelajar dalam bidang sains tulen untuk melahirkan tenaga pengajar di Universiti Awam Malaysia. Ini adalah langkah penting mengatasi kekurangan tenaga pekerja di Malaysia, terutamanya dalam bidang sains tulen. Kehadiran pelajar dalam bidang sains tulen di peringkat sekolah menengah hingga peringkat universiti adalah kritikal untuk kemajuan negara. Dengan menyediakan beasiswa seperti Mari Berinvestasi, kita membantu melahirkan masyarakat yang inovatif dan berkepakaran tinggi dalam bidang sains tulen. Selain itu, beasiswa ini juga membantu Malaysia dalam memajukan bidang pendidikan terutama dalam bidang sains tulen. Dengan menghasilkan lebih banyak tenaga pakar dalam bidang ini, kita dapat memperkukuhkan aspek pendidikan negara secara menyeluruh. Akhir kata, beasiswa ini adalah satu langkah positif dalam mencapai matlamat PSPTN dan melahirkan generasi muda yang berkualiti tinggi dalam bidang sains tulen. Dengan ini, kita berharap Malaysia akan terus memuncak sebagai pusat kecemerlangan dalam pendidikan dan penyelidikan sains. Seterusnya, beasiswa atlet muda yang diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk membantu atlet-atlet muda dari segi kewangan. Beasiswa ini bertujuan memberikan sokongan kewangan kepada atlet yang akan atau sedang menyambung pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda di institusi pengajian tinggi Malaysia. Ini merupakan langkah penting dalam membantu atlet muda mencapai prestasi dalam bidang sukan sambil mengejar pendidikan tinggi. Atlet yang ingin memohon beasiswa ini haruslah aktif melibatkan diri dalam bidang sukan seperti mewakili Universiti Kesukan Malaysia (SUKMA). Syarat-syarat kelayakan hampir sama dengan beasiswa lain termasuk mengikuti bidang pengajian sepenuh masa dan mencapai prestasi akademik yang ditetapkan. Beasiswa ini memberikan bantuan kewangan kepada atlet untuk menanggung kos yuran pengajian, peralatan sukan, latihan khas dan keperluan asas lain.
Hal ini bertujuan untuk memastikan atlet muda dapat fokus pada pembangunan bakat sukan mereka tanpa terbebani oleh kos pengajian. Penerima beasiswa ini diharapkan dapat membina keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan prestasi sukan. Ini bukan sahaja memberi impak positif terhadap pertumbuhan atlet dari segi akademik, tetapi juga memastikan prestasi sukan yang cemerlang. Dengan memberikan bantuan kewangan kepada atlet muda, kita dapat mewujudkan atlet yang berprestasi tinggi dan mampu bersaing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini sejajar dengan matlamat untuk membina pasukan sukan yang kuat bagi mewakili Malaysia. Bantuan kewangan ini juga memberi peluang kepada atlet muda untuk menambahkan bidang selain sukan dalam pelajaran mereka untuk menjamin masa depan yang lebih stabil dan berjaya. Akhir kata, beasiswa ini adalah satu inisiatif yang sangat penting dalam membantu atlet muda mencapai prestasi dalam bidang sukan dan pendidikan tinggi. Dengan ini, kita dapat membina generasi atlet yang berjaya dan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa. Saya Nur Natasha binti Muhammad Najib, matrik nombor 287518. Saya akan sambung pembentangan ini dengan penilaian dasar. Pertama sekali, sejauh manakah kandungan beasiswa MARA menyatakan keperluan dengan jelas dan berkesan? Beasiswa MARA menyediakan panduan yang khusus dan jelas bagi calon-calon yang berminat dan berkelayakan. Laman web rasmi juga diadakan bagi calon-calon mengakses maklumat dengan mudah dan tepat. Beasiswa MARA ini memberikan jalan kepada pelajar cemerlang, khususnya pelajar lepasan SPM dan STPM untuk melanjutkan pengajian mereka sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Secara tidak langsung, beasiswa MARA ini juga telah menyumbang kepada ekonomi negara. Ia jelas dapat dilihat apabila MARA telah berjaya membentuk tenaga kerja yang terlatih dan berkemahiran tinggi. Ianya telah menyumbang kepada pertumbuhan sektor-sektor strategik dalam ekonomi negara. Sebagai contoh, 2 orang daripada pelajar tajaan MARA telah berjaya mencatat pencapaian tertinggi di dalam peperiksaan ACCA baru-baru ini. Selain daripada itu, sehingga 2021 telah merekodkan seramai 2.5 juta pelajar telah menamatkan pengajian mereka dalam pelbagai bidang. Seterusnya, sejauh manakah kandungan beasiswa JPA telah menyatakan keperluan dengan jelas dan berkesan? Pertama sekali ialah prosedur permohonan diterangkan secara terperinci. Ianya termasuklah dengan tempoh permohonan, kaedah penghantaran borang dan dokumen yang perlu disertakan. Ianya bagi membantu pelajar-pelajar yang berpotensi supaya tidak terlepas daripada mendapatkan beasiswa JPA ini. JPA khususnya memberikan peluang pendidikan kepada pelajar yang berpotensi namun menghadapi cabaran daripada segi keuangan. Sehubungan dengan itu, JPA juga telah membentuk landasan untuk kecemerlangan dan pertumbuhan Malaysia pada masa akan datang. Namun, terdapat juga perkara yang perlu dipertimbangkan seperti bidang di bawah tajaan JPA. Perkara seperti ini telah menghadkan graduan bagi memilih bidang yang mereka minati. Selain daripada itu, kadar persaingan adalah sangat tinggi dengan adanya syarat seperti ini. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa beasiswa memainkan peranan yang penting dalam menyokong pelajar universiti yang berbakat tetapi tidak berkemampuan dari segi kewangan untuk mengejar pendidikan mereka. Beasiswa seperti Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, TESP dan beasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi memberikan bantuan kewangan yang kritikal untuk mengurangkan beban pelajar. Ia memastikan mereka dapat fokus pada pembelajaran tanpa terhalang oleh masalah kewangan. Pendidikan yang baik adalah asas untuk membentuk masyarakat berintelektual dan komuniti berkualiti tinggi. Namun, kekangan kewangan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mengakses pendidikan. Melalui pelbagai program beasiswa dan inisiatif seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Nasional 2015-2025, Malaysia menunjukkan komitmen untuk menyokong setiap individu dalam mengejar pendidikan mereka. Pentingnya pendidikan tidak hanya disokong oleh beasiswa, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara sektor awam dan swasta, insentif cukai, pembiayaan pinjaman pelajar dan prinsip perpaduan kewangan Islam seperti zakat adalah sebahagian daripada pendekatan berbilang lapisan untuk memastikan keseluruhan kewangan pelajar terjaga. Pelan Pembangunan Pendidikan Nasional telah memperluaskan skopnya untuk menangani ketidakcukupan kewangan melalui pelbagai cara. Dengan mengambil kira prinsip agama, insentif cukai dan pelbagai bentuk bantuan kewangan, Malaysia sedang membentuk landasan yang kukuh untuk masa depan di mana pendidikan menjadi hak asasi setiap warga negara. Dengan pendekatan inklusif ini,
Malaysia bergerak ke arah mencapai wawasan 2030 dengan keyakinan bahawa setiap individu berbakat tanpa mengira latar belakang ekonomi berhak mendapatkan peluang untuk mencapai kecemerlangan. Pendidikan bukan sahaja hak istimewa tetapi menjadi hak asasi bagi setiap warga negara membentuk sebuah negara yang progresif dan aman. Sekian, terima kasih.